Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, selamat tahun baru 2021, selamat tahun baru kawan-kawan. Selamat tahun baru Sofia. Dah sampai 21 ya. Kan? Sekejap je kan? Ya, itulah dia. Tiba dah sampai. Rasa masih lagi berjuang dan juga merasai kehangatan 2020 sebenarnya. Tiba-tiba dah pun masuk tahun yang baru dan siapa yang tak bersedia memang akan rasa mungkin pudar harapan. Tetapi yang paling penting kita kena sedia melangkah. Setuju? Dan siap sedia untuk memberikan yang terbaik untuk 2021. Dan kita Betul. pula bertuah kerana hari ini hari Jumaat, hari yang barakah. Ya. Moga ada limpahan rezeki untuk kita semua. Dan kita harapkan tahun 2020 semalam itu tahun yang penuh cabaran kepada kita semua. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman buat kita dan diharapkan tahun 2021 ini akan memberi sinar pelangi buat kita setelah hujan pada tahun 2020. Itulah kan kita harap semua tahun baru mesti ada yang punya azam baru. Kadang-kadang setiap orang setiap tahun satu azam. Ada orang azam tu sampai bawa ke tahun-tahun depan. Maksudnya nak apa? Nak apa? Oi, azam Masila macam-macam kau berazam ni, Macam-macam, tapi macam tak apalah. Kita harapkan kebiasaan je kalau kita cakap monolog azam yang paling tipikal, yang paling biasa tiap-tiap tahun apa? Nak kurus. Oh, betul. Tak nak kurus, nak kaya ke apa semua kan. Jadi kita harapkan agar tahun ini, sebab kita dah melalui tahun 2020 yang sangat mencabar, kita harapkan 2021 ni bukan kita sekadar atas dasar saja cakap okey nak kurus ke nak kaya, tapi kita menanamkan orang kata maksud yang lebih besar. Kenapa kita nak kurus? Contohnya kita nak lebih sihat, sebab kita nak mempunyai kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kita. Jadi tanamkan sesuatu yang lebih besar supaya kita dah mampu menahan melalui 2021 ini dengan lebih bersemangat dan kekal sebab, lagi. sahabat kepada azam ni ialah jatuh bangun, kemudian kesedihan ataupun kesepian. Nak dapat tu bukan mudah ya, semua orang berjuang. Okey, setiap kali tahun baru pasti ada pelbagai trivia kan. Contohnya kalau Sofia terbang dari New Zealand nak pergi ke Amerika. Rindunya. Maksudnya terbang tu tahun baru 1/1, tapi sampai mungkin 31. Sebab kan perbezaan seluruh waktu tu kan. Tuan-tuan yang menarik kita kongsikan. Dan kita juga nak meninjau gambaran kalau di Malaysia memang tidak ada sambutan, tak dibenarkan demi menjaga SOP dan juga menjaga keselamatan semua. Tapi bagaimana pula dengan sambutan di negara lain yang mungkin bercahaya dan bergemerlapan? Wow, kita melihat tinjauan di New Zealand masih berasa-rasa ramai. Masih lagi kita di Malaysia tiada sambutan tahun baru yang kata orang tu seperti biasaannya lah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, meriahnya, countdownnya, bunga apinya. Kalau anda lihat ini di New Zealand keadaannya bagaimana? Sebab New Zealand antara negara yang awal mengisytiharkan bebas COVID-19. Betul. Dan betul-betul menjaga kemasukan pelancong pada tahap yang kritikal. Saya agak rindukan suasana seperti ini. Kita melihat tinjauan di Hong Kong pula. Pada satu ketikanya tahun 2020 agak sukar bagi mereka, tapi kita masih melihat mereka mampu untuk membendung COVID-19 dengan baik sebab juga. Hong Kong terjejas teruk akibat sengketa politik yang bersifat dalaman. Tapi mereka menunjukkan mungkin kerana ada visi mereka sendiri untuk memanggil kembali pelabur-pelabur datang ke Hong Kong. Bergembalapan ya. Kita ini keadaannya di Seoul, South Korea kan. Saya memang suka kalau saya nak ceritakan orang Korea. Ulaskan sedikit. Okey, di Seoul Korea lihat penuh meriah berwarna-warni. Kalau kita tahu di Korea juga terdapat penularan pandemik COVID-19 dan mereka terpaksa lockdown untuk satu tempoh yang masa yang lama, kemudian dibenarkan semula keluar dan kemudian datang lagi. Dan di sini pula adalah di Australia. Siapa suka Petrihaya. Petrihaya. Okey, Australia tak sangka turut berjuang. Ada setengah tempat memang dikawal ketat, tetapi memang juga menjadi kontroversi pada ketika dulu pun pernah dia nak buat sambutan perayaan sebegini meriah-meriah, tapi penduduk kata baik simpan wang tu untuk kesihatan. Tapi mereka menjelaskan ada justifikasi tertentu. Setiap negara ada cara yang berbeza. Tapi kita memilih kesederhanaan apalagi kita sedang berjuang dan kita mengharapkan pemulihan semua aspek. Sebab ada industri yang kukuh, industri makanan, tapi ada industri yang sedang masih lagi tenat. Bergelut lagi. Selagi tak terbang, selagi tak dibuka sempadan untuk pelancongan, ada industri yang menerima limpahan kesan daripada COVID-19. Betul, masih lagi ada yang berada pada fasa kritikal buat waktu ini kan. Mungkin kalau yang berniaga dalam bidang makanan, kulineri, mereka masih lagi boleh survive. Kalau mungkin di perhotelan sekarang ni
keadaannya mungkin bertambah baik sekarang ni sebab kita juga dibenarkan untuk berentas negeri dan sebagainya. Itu membantu merancakkan lagi ekonomi di negara kita, insya-Allah. Macam Sofia seorang artis mungkin tak dapat buat konsert sasaran lagi, betul tak? Kan? So, tentunya kita bukan sebagai artis tetapi kita sebagai pengacara majlis sebagainya, kita merindui kehangatan, Betul. kita melihat orang Sorakan ramai penonton, semua. kan? Betul. Pasti Patrick pun merindukan juga. Tapi inilah dia. Perkara yang kita perlu lalui, kita lalui dahulu dan kita alhamdulillah kita boleh meraihkan bahawa 2020 ni kita sebagai rakyat Malaysia kita dah melakukan yang terbaik untuk membendung, untuk mengawal kawalan kendiri kita. Kita semua berdisiplin, sebab itulah kita dapat melihat mungkin sedikit sebanyak pembukaan sektor ekonomi tahun ini. Kita harapkan kita semua terus bersedia, terus berdisiplin kerana inilah tahun yang akan menunjukkan insya-Allah kejayaan kita. Ya, Betul, saya dengan kata kemampuan. kalau kita dah masuk Mac nanti dah setahun, mungkin ada yang menantikan pekerjaan baru. Mungkin masa ini untuk melakukan sesuatu lah. Bisa kata kerjaya impian anda tu memang impian, tapi tidak lagi sesuai dan relevan buat masa itu. Mungkin terpaksa lah, kadang-kadang terpaksa berkorban untuk melupakan karier tertentu dan mencipta dimensi baru demi survival, demi kelangsungan hidup. Betul, apapun dengan pematuhan kita terhadap SOP, kita jaga kita ni masih lagi boleh membantu mengekang penularan COVID-19. Dan kita bercakap mengenai COVID-19 ni, kita nak kongsikan kepada anda mengenai perkembangan terkini angka COVID-19 semalam, di mana ini angka tertinggi yang dicatatkan pada tahun lepas. Kita dah masuk tahun baru tapi semalam dikejutkan pula dengan angka tertinggi sebanyak 2,525 kes. Ini yang paling tinggi dicatatkan sepanjang pandemik COVID-19 melanda negara. Sejujurnya saya terkejut semalam melihat Betul. angka tersebut. Kan? Yang tertinggi pula. Paling tertinggi pula tu tahun nak masuk tahun baru pula tu, tapi kita melihat inilah ada kes tertinggi harian dan juga setakat ini mencecah kumulatifnya kita sampai kepada 113,010 jangkitan dengan kes yang aktif sebanyak 23,598 kes, dan pada ketika ini Selangor masih mencatatkan jumlah kes harian tertinggi dengan 1,205 kes, diikuti Sabah dan juga Melaka. Ini antara negeri-negeri yang kita tahu masih ramai lagi, dan mungkin kita melihat Melaka juga ada risikonya kerana mereka ramai yang dah mula melancong dan sebagainya. Betul. Itu yang sangat merisaukan. Dalam pada kita melancong datang ke negeri-negeri tersebut, kita tak naklah menyebabkan berlakunya penularan. Itu yang pentingnya kan, kita jaga penjarakan, pakai face mask selalu, dan kalau bergejala tu kalau boleh janganlah, walaupun kadang-kadang kita rasa demam je, demam biasa, tapi kalau boleh kalau rasa badan tak sihat tu tak payahlah keluar pergi melancong dan sebagainya. Lagi-lagi kalau kita bawa budak kecil. Ya, dan cerita cakna tentang kluster sebab ia boleh mencipta kebolehjangkitan ya. Saya kata kalau tempat tu ditutup, jangan pula kita ceroboh dan sebagainya. Baik, kita juga nanti jawab apa berita yang pertama pada tahun baru Jumaat 1 Januari 2021. Wow. Izinkan saya memulakannya. Silakan Periaya. Di berita harian ini tentang 5 keutamaan pemulihan ekonomi negara pada tahun 2021. Antara lain yang diperincikan dalam Perutusan Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri, bertingkat kesihatan awam melalui perolehan berkalang vaksin COVID-19, kemudian perkukuh ekonomi prihatin rakyat untuk pacu pertumbuhan ekonomi, memastikan kestabilan politik dan kerajaan termasuk tabik urus baik sebagai asas pemulihan ekonomi yang mampan, menjamin kedaulatan negara terpelihara dan kedudukan Malaysia di persada antarabangsa diperhebat, memperkukuh juga hubungan antara kaum, agama dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, menentang sebarang ancaman. Okey, sebab Malaysia, antara faktor Malaysia ni unik, kukuh dan padu ialah tentang kestabilan kaum. Tak ada rusuhan, tak ada sebarang konfrontasi ataupun polemik yang keterlaluan. Jadi itu yang kita harapkan, kedamaian sebagai teras untuk mencapai ekonomi kemakmuran bersama. Betul. Bercakap berkenaan dengan kedamaian ini pasti menunjukkan yang kita perlu juga meningkatkan lagi harapan kita untuk meneruskan perjuangan dalam tahun 2021. Dan sangat sinonim dengan perkongsian di NST High Hopes for a better year. 2020 was an unhappy year by most measures, but dwelling on an unalterable past will not help. The Prime Minister, in this fact, sets out 5 priorities to ensure the nation stays firmly on the recovery path. Perkongsian di halaman kedua dan ketiga ada mengatakan di sini kita akan melalui 5 langkah dalam memastikan pemulihan kita sebagai negara yang akan memacu ke hadapan. Dikatakan di sini, the government has listed 5 priorities for year 2021 in an integrated national recovery strategy post-COVID-19. Dan antara yang telah pun dikongsikan menerusi 5 kepentingan ini adalah nombor 1, yang menambah baik
fasiliti ataupun kesihatan awam melalui akses vaksin COVID-19 yang kita difahamkan pada ketika ini kita mungkin akan menerima dos pertama bagi mereka di barisan hadapan bermula penghujung Februari tahun 2021 ini. Dan yang keduanya kita akan melihat kaitan memperkasakan ekonomi negara dengan bajet 2021 yang telah pun kita lihat begitu hangat dibahaskan hujung tahun lalu ya. Dan yang ketiga adalah kestabilan politik sudah tentunya, dan keempat adalah kemakmuran kita bersama sebagai rakyat Malaysia, dan yang kelima sudah tentunya adalah keagraban kita untuk kekal saling hormat menghormati, tidak kira bangsa, tidak kira kepercayaan dan sebagainya. Kami harap agar walaupun ini sudah tentunya sesuatu yang telah pun dibentangkan oleh kerajaan kita, ini juga memerlukan kita untuk sama-sama bersatu untuk mendapatkan misi ataupun kata objektif yang sama. Itu yang dikongsikan di halaman kedua dan ketiga New Straits Times. Baik, dan seterusnya saya nak kongsikan apa yang ada di harian Metro. Ini mengenai 7 adik-beradik yang cemerlang penangan rotan. Di sini katanya ketegasan Wan Mokhtar dalam mendidik 7 anaknya termasuk menggunakan kaedah merotan membuatkan anaknya itu berjaya, dan perinciannya ada di halaman kelima. Di sini secara ringkasnya katanya 5 daripada anak beliau bergelar doktor, manakala 2 lagi berjaya menghafaz Al-Quran, dan katanya lagi kalau waktu maghrib je mesti kena ada dekat rumah. Kalau anak-anak dia pulang sebelum pukul 7 malam, mereka akan dirotan dan juga tak dibenarkan untuk masuk ke rumah. Dah lah kena rotan. Lepas tu tak boleh masuk rumah lagi. Lepas tu katanya lagi antara petua untuk melahirkan anak yang cemerlang adalah didikan agama yang teguh. Itu antara petua yang boleh membantu menjadikan anak-anaknya individu yang berjaya. Katanya lagi rotan itu menyebabkan anaknya menjadi individu yang sangat berdisiplin, dan dengan siapa anaknya berkawan pun diambil tahu. Kerana ini penting sebagai ibu bapa, kita perlu tahu keberadaan anak, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kerana kawan-kawan anak itu mempengaruhi sikap anak kita. Kalau kawan-kawan kita berkawan dengan orang yang baik, insya-Allah baiklah kita, dan sebaliknya. Jadi ada orang tak setuju dengan kaedah merotan, tapi bagi saya agak praktikal sebenarnya. Tapi tengoklah bagaimana cara merotan dan cara didikannya. Bukannya kita merotan yang zas terus bukan macam emosi, bukan kemarahan. Kan? Saya teringat saya pernah kena rotan tali pinggang. Semua pernah. Semualah pernah. Tapi disiplin tu memang keluarlah akhirnya. Saya rasa kalau merotan ni sebenarnya menjadikan kita manusia kan, manusia sebenarnya yang berdisiplin, yang kata orang tu macam okey jangan buat salah. Kita buat salah tu bukan semata-mata takut kena rotan, tapi lama-kelamaan kita buat salah tu kerana ada orang nak rotan hormatkan. masih lah. Alamak, janganlah tolong jangan rotan saya tak Dia rotan pun ada. Sukarela. Kena nilai jugalah kalau umur 4 tahun macam mana, 7 tahun macam mana kan. Dengan niat betul untuk didik, bukan untuk melepaskan emosi kemarahan. Betul. Baik, lepas ni kita akan bersama antara finalis bagi lagu Cinta Kita Final. Siapa akan muncul juara? Sama-sama kita saksikan Ahad nanti. Kita nak berehat seketika? Ya, terus menonton Malaysia hari ini. Lagu Cinta Kita 2 Final kini dibuka. Puasku mencari kupu-kupu. 5 pasangan bersaing untuk membuktikan cinta mereka. Pasangan manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Jangan lupa saksikan lagu Cinta Kita 2 Final 9 malam hanya di TV3. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Baik, kalau anda semua peminat setia lagu Cinta Kita 2, saya pasti wajah-wajah di kiri dan kanan saya ini memang tak asing lagi pada anda. Kerana mereka ini merupakan finalis bagi lagu Cinta Kita 2 yang berlangsung setiap Ahad jam 9 malam 3. Okey, baik. Di sebelah kiri saya ni kalau boleh saya kenalkan Adli dan juga Darling. Okey, di sebelah kanan pula Is dan juga Mia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Okey, baik. Saya nak mulakan dulu dengan Adli dan Darling. Okey, ramai yang nak tahu. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang anda berdua. Saya Adli, berasal dari Ampang. Sebelum ni kerja apa? Saya sebelum ni ada buat bisnes secara kecil-kecilan lah. Dan juga suka menyanyi. Okey. Kita menyanyi dekat Instagram, YouTube. Okey. Darling pula? Darling, hai saya Dali dan saya freelance dan saya di bawah label FMC Music. Okey, macam mana dengan Mia? Okey, hai saya Mia, saya berasal daripada Pahang. Okey, sebelum ni Mia ialah freelance singer. Kita buat maknanya macam menyanyi di majlis
majlis perkahwinan, di majlis-majlis korporat, macam itulah. Tapi bila sebab COVID, so quite hard to something. Okay. Isbila? Hai, Assalamualaikum. Saya Sarafan, berasal dari Kuching, Sarawak. Saya full-time singer. Since COVID, saya start menceburi dalam bidang e-sport. So, saya buat streaming dekat Facebook. Ini kali pertama menyertai pertandingan nyanyian sebegini ataupun sebelum ni dah banyak kali? Ni my first time. Okey, Mia? Macam Mia, ini merupakan yang kedua sebab sebelum ni Mia daripada program Mentor Millennia 2016 masa tu. Kalau okey, saya nak tanya, adakah anda berdua rasakan bahawa dengan sesebuah lagu tu, satu lagu je boleh menyebabkan cinta berputik? Benda tu memang agak klise kalau bagi darling, tapi mungkin Maknanya bila kita nyanyi satu lagu je boleh terus terasa lah feel tu. punya feel setiap lagu tu. tu dia kena ada feel. So benda tu yang mungkin Mencetus korang lagi ada chemistry lah. Okey. Macam Mia pula? Jatuh cinta pada lagu. Pada lagu yang pertama, Boleh Jadi. Maknanya cinta boleh tu jadi, berputik, lepas boleh nyanyi berputik. sekali duet sama-sama tu terus rasa cinta tu datanglah. Betul. Bila dua orang ni mungkin dia menyanyikan dengan ikhlas, dia menyampaikan lagu tu dengan ikhlas, dia menyanyikan lagu tu dengan ikhlas, mungkin cinta tu boleh berputik daripada satu lagu. Okey. Pada saya lah. Baik, sebelum ni kalian berdua tidak pernah bertemu antara satu sama lain. Jadi macam mana nak dapatkan chemistry tu? First time jumpa ni, kena duet pula. Nak chemistry tu nak dapatkan macam mana? Chemistry tu boleh dapat daripada macam keluar bersama kan, having time bersama. So practice kalau jumpa sekali-sekala practice pun itu pun dah cukup dah untuk build the chemistry lah kan. dari lagu pun mungkin kita dah dapat feel, dan kadang-kadang waktu practice sekali so benda tu kita kena, mungkin benda tu dia akan berputik daripada Maknanya luangkan masa bersama lah. Sebab kita pun dah bersama selama 8 minggu kot. Okey. 2 bulan lah. Okey. Baik, Mia dan juga Is, berapa lama tu nak dapatkan keserasian? Masa mula-mula tu susah tak? Susah sangat. Agak susah lah. Malu-malu Agak lah. susah. Sebab saya pemalu. Nampak pun macam malu ni. Macam mana tu? Dia jenis yang pemalu, tapi kalau macam Mia ni, Mia boleh deal. Macam orang macam Is ni sebab yalah mungkin daripada pengalaman Mia juga sebelum-sebelum ni Mia pernah berduet dengan ramai penyanyi. Ada penyanyi yang macam-macam perangainya, ada yang malu, ada yang garang, ada apa. Tapi macam Is ni alhamdulillah sebab dia walaupun malu tapi dia suka untuk mencuba benda yang baru, and then dia willing to try. Sangat memberikan kerjasama yang baik lah. So alhamdulillah dapat Isa. Mungkin cabaran bernyanyi duet. Bernyanyi solo itu lain. Ya, Senang betul. kan kita bernyanyi sendiri. Bila berduet ni kita perlu ada keserasian. Bagaimana menangani cabaran? Apa cabaran yang Mia paling rasa? Kalau macam Mia, bagi Mia menyanyi duet bukan satu benda yang mudah. Tak semua orang boleh nyanyikan lagu duet ni dengan baik dan perfect lah maknanya. Tapi benda ni kalau pada Mia is berdasarkan daripada pengalaman, kita cuba untuk saling berkomunikasi, itu saja. Saling berkomunikasi. Communication paling penting sekali. Itulah Betul. kuncinya ya. Betul, yes. Okey, baik. Macam anda berdua, bagaimana persediaan untuk ke final? Persediaan untuk ke prepare final semua? lah. Tak adalah prepare semua, tapi mungkin 70%. Lagi 30% tu kita akan buat semasa ada di sana lah. So dalam banyak-banyak peserta tu, siapa rasa yang memberi saingan paling sengit sekali? Rasa macam susahnya nak kalahkan dia ni. dia sebenarnya empat-empat pasangan yang persaingan sengit kita orang sebenarnya. Tak ada satu calon yang boleh. Adalah. Kalau saya lah personally, saya rasa yang kuat lah Kyle dan Evie. Kawan kami. Mungkin Ismia pun kuat, power juga. Kuat juga. So dia macam semua power. Dia tak boleh nak predict lah. Okey, jadi harapan untuk pertandingan nanti ni. Okey, harapan Mia, semoga anda semua menonton lagu Cinta Kita 2 pada hari Ahad ni, dapat support semua tim yang ada di lagu Cinta Kita 2, dan saya harap kita semua tim dapat buat yang terbaik, dapat bagi yang terbaik. Terutama Is dan Mia. Okey, anda berdua kan? Kami berdua harap semoga anda semua dapat
menyokong kami walaupun dari TV dan dapat beri sokongan yang kuat daripada rumah dan doakan semua kami tim Adli Darling dan semua peserta buat yang terbaik di final. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih InsyaAllah. banyak-banyak kerana sudah Terima bersama kasih. bersama Terima kami. Good luck, kasih. Adli, Darling, Ismia. Semoga berjaya Ahad ini. Dan pastikan anda menonton lagu Cinta Kita Dua. Kalau nak tahu siapakah pemenang, siapakah yang berjaya memenangi lagu Cinta Kita Dua yang berlangsung pada hari Ahad jam 9 malam hanya di TV3. Baik, ada sedikit perkongsian yang nak saya kongsikan kepada anda di mana di sini mengenai lagu Cinta Kita Dua. Di situ ada 5 pasangan penyanyi yang bakal berentap di peringkat akhir lagu Cinta Kita Dua. Dan kita nak tahu siapa yang berjaya, siapa yang bakal memenangi gelaran tersebut. Pastikan anda menonton pada Ahad ini jam 9 malam di TV3. Mimi sekarang tengah mandi sungai. Hari terakhir 2020 untuk Mimi prepare untuk tahun 2021. Harapan Mimi semoga kita lebih berfikiran positif, lebih beransur dan hormat menghormati tak kira bangsa dan agama. Make each day count. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Lutfi Razali, pakar perubatan Islam anda. Semoga tahun 2021 lebih membawa keceriaan dan kebahagiaan dalam keluarga anda. Teruskan bersama Malaysia Hari Ini TV3. Hai, saya Nur Aisyah Ali. Semoga 2021 menjadi tahun yang lebih produktif. Teruskan bersama Malaysia Hari Ini. Selamat Tahun Baru. Bila time hujan ni tak dapatlah menuri getah. Siapa pun ada orang menuri getah. Macam-macam kerja saya buat. Yang penting anak-anak si makan. Sedih sebab tengok anak-anak membesar tak macam anak orang lain kan. Tempat tidur dia orang pun tak selesa. Kadang-kadang macam kasih mengadu. Dia cakap, "Bu, badan kakak sakit." Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Anda baru saja menyaksikan suatu tragedi yang baru saja berlaku pada bulan Ogos tempoh hari dan ini adalah satu kemalangan jatuh dari aktiviti payung terjun di Taiping. Hari ini kita akan membincangkan sebenarnya bagaimana kita boleh bangkit semula daripada satu tragedi, sama ada sesuatu yang menyayat hati ataupun sesuatu yang secara fizikal yang memberikan kesakitan kepada kita. Dan saya bersama dengan individu yang telah pun mengalami kemalangan terbabit hari ini untuk berkongsi kisahnya sendiri bagaimana beliau bangkit semula hari ini, mampu untuk bersama kita di Malaysia hari ini untuk berkongsikan kisah tersebut. Bersama saya Datin Suryati Supar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. 2021. Terima kasih kerana menjemput saya Terima kasih juga. hari ini. Datin looking good. Ya, I'm good. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin pulih. Datin, mungkin ramai sebenarnya yang saya pasti terkejut menonton video tersebut yang menjadi tular yang digerakkan oleh rakan Datin sendiri. Dan kita difahamkan kemalangan berlaku pada tarikh 30 Ogos. Hanya dalam 4 bulan lepas sahaja. Dan Datin telah pun saya tengok sangat sihat berada di sini. Dan juga telah mengalami sedikit masalah ingatan selepas itu selama beberapa bulan. Mungkin Datin sendiri memukakan mukadimahnya satu pemahaman bagi kita semua apa sebenarnya yang terjadi pada hari tersebut. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton. Okay. Saya nak kongsikan pengalaman saya lah. Okey, pada hari kejadian saya mengikut arahan jurulatih seperti yang diarahkan, kena cek tekanan darah kan. So saya
normal. Saya tak ada masalah tekanan darah tinggi ke. Dan lepas tu saya diarahkan untuk bersiap, memakai pakaian untuk kita terjun. Dan diarahkan masuk ke dalam kapal yang saya ingatlah. Okey, lepas tu masa dekat dalam kapal 4,000 kaki saya diarahkan terjun. Masa tu saya terjun, saya tak adalah kata tak takut gemuruh tu ada. Tapi saya berani, saya terjun juga. Dan saya enjoy the view. View sangat cantik, saya seronok sangat. Tapi lepas tu saya sedar-sedar saya dekat hospital. So saya tak sedar yang saya ni dah pengsan di udara. Datin pengsan di udara pada ketika itu. Dan masa terjunan tu memang masih ingat segar lagi lah. Memang nampak kehijauan dan sebagainya. Dia sebelum kemalangan saya ingat. Tapi selepas kemalangan memang saya tak tahulah apa yang berlaku. Saya banyak tak ingat dan itulah saya hilang ingatan, saya ada ke alam lain. Tapi alam apa saya tak tahu alam apa. Kita akan ke soalan tersebutlah untuk melihat apakah sebenarnya yang dialami oleh Puan semasa tempoh pemulihan tu. Dan kita difahamkan Puan telah pun jatuh pada ketinggian 150 kaki. Datin jatuh pada ketinggian 150 kaki bersamaan dengan 16 tingkat. Ya, betul. 16 tingkat ya tuan-tuan dan puan. Jadi ini bukan perkara yang boleh kita membuat sebagai satu jenaka dan sebagainya kan. Tapi ada juga kisah itu yang Datin boleh kongsikan. Tapi setakat ini kita melihat Datin memang masih boleh berjalan, memang nampak sihat dan sebagainya. Alhamdulillah. Apakah damage ataupun kecederaan yang dialami selepas kejadian itu? Okey, kejadian tu saya mengikut laporan polis yang saya baca 150 kaki lah. Sebab ada laporan polis kan, saya baca 150 kaki saya tidak mengikut arahan jurulatih. Tapi masa tu sebenarnya saya dah pingsan. Okey. Saya patah kaki kiri. 5 kali operation. 5 kali? 5 kali operation. Mudahan, wow. Saya masuk 2 hospital. Hospital Taiping dan hospital HUKM. Tapi saya tak sedar langsung saya dekat Taiping. HUKM saya sedar tapi masa tu saya masih hilang ingatan, saya ada ke alam lain. Saya sedar tapi saya ada ke alam lain. So, itulah saya pun tak tahu nak cakap alam apa. Baik. Itu agak sukar untuk diolahkan bila mungkin Datin pun sekali dalam keadaan yang masih mungkin sedikit trauma, mungkin dalam keadaan yang badan tu pun terkejut sekali. Dan kita difahamkan ingatan pulih semula waktu maghrib pada 27 Oktober 2020. Boleh saya tanyakan apakah benda pertama yang terlintas di minda Datin pada ketika itu? Okey, macam ni. Sebenarnya masa saya hilang ingatan tu, saya macam ni, 10% saya sedar. Saya ni normal. Sebab saya boleh bersolat macam biasa. Kalau orang hilang ingatan mungkin tak bersolat, tapi saya solat. Cuma saya ke alam lain. Jadi saya cakap dengan suami saya, tolonglah carikan ustaz, ubatkanlah saya. Saya cakap kat dia saya ada ke alam lain. Jadi suami saya cakap, macam nilah, you boleh bersolat, you solatlah, you minta pada Allah. Jadi maghrib tu nak tunggu ke isyak kan sekejap je kan. Jadi in between maghrib ke isyak tu, lepas saya sembahyang maghrib, saya buat solat taubat, saya buat solat hajat. Dan masa itulah saya berdoa, saya minta Allah kembalikan saya ke alam saya. Masa tu saya menangis-nangis, saya minta Allah kembalikan saya ke alam saya. Masa itulah macam mana saya tinggalkan rumah pada bulan Ogos tu, Allah hantar saya balik pada masa tu. Wow. Allah makbulkan doa saya masa tu. Masa tu saya menangis-nangis gembira sebab saya dah balik ke alam saya. Tapi masa tu ada sikit lagi lah sebab mungkin ada gangguan ke otak kan. Sebab saya mudah lupa. Datin dikelilingi dengan begitu banyak spekulasi kan dalam masa beberapa bulan yang sukar itu. Dan bila Datin menyebut berkenaan perasaan seolah-olah seperti berada di alam lain itu, adakah mungkin itu satu perasaan yang juga dirasai seketika sebelum perkara itu berlaku, sebelum terjunan payung terjun tu? Oh tak, saya tak ada rasa. Gitu memang saya rasa normal je, biasa je. Baik. Kita menyimbas semula lah. Kerana ini satu perkara yang sangat agak berbeza. Dan Datin, boleh kongsikan juga kan daripada aspek pemulihannya. Saya pasti Datin juga mempunyai satu support system yang sangat-sangat kukuh. Keluarga juga mainkan peranan yang sangat besar. Kan itulah kita melihat Datin pulih dengan cukup baik. Ingatan pun datang semula dengan tempoh masa yang cukup pendek kan. Bagaimana mereka memberikan sokongan kepada Datin? Okey, mereka jaga saya dengan baiklah. Macam bagi saya makanan,
macam sentiasa ada dengan saya lah. Sentiasa ada dengan saya. Mana saya pergi sentiasa ada. Sebab saya ni kan hilang ingatan, saya pun tak tahu apa saya buat. Lepas tu anak saya sentiasa ada dengan saya. Mana saya pergi, anak saya sentiasa ada dengan saya. Lepas tu mak saya jaga saya, suami saya jaga saya. Inilah orang kuat yang sentiasa ada dengan saya. Nanti kita melihat gambar-gambar Datin ni kan, Datin memang nampaklah seorang yang berani, yang agak lasak, memang suka kan aktiviti lasak macam ni kan. Dia pernah tak Datin terdetik dulu masa dalam aktiviti yang lain sebagainya yang ini antara risiko yang barangkali boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja bagi mereka yang berani melakukan aktiviti sukan lasak ni, Datin? Pernah tak terlintas, mungkin ada risiko ni, kita tahu mungkin satu hari nanti mungkin ada kecederaan sedikit. Pernah tak terdetik sebelum ni, Datin? Sebelum ni tak ada. Saya ni orang yang jenis berani. Saya suka ekstrim. Saya sangat lasak, saya sangat berani sebab saya kalau sebelum saya ke Malangan ni, setiap minggu saya naik gunung. Setiap minggu? Setiap minggu saya naik gunung. Wow. Gunung yang paling tinggi yang saya pernah naik dekat Nepal. Sebelum PKP, saya balik Malaysia sebelum PKP lah. Maksudnya saya pergi sebelum PKP. Saya sampai Malaysia dah PKP. Saya naik dekat Nepal, Annapurna Base Camp. So saya sangat lasak. So saya bukan jenis orang yang duduk rumah je tak. Saya memang suka naik gunung. Sebab saya suka kehijauan, ketenangan dekat gunung. Saya suka. Tapi sekarang ni saya kena duduk rumah je lah. Buat masa ni saya berehat lah. Dululah. Tapi menjadi satu kejutan yang sangat besar jugalah untuk Datin apabila mengalami kemalangan macam ni. Sebab tak pernah menyangka Datin pun jenis yang lasak, keluar rumah dan sebagainya kan. Bagaimana kawan-kawan, rakan-rakan semua yang biasa melakukan aktiviti seperti ini bersama Datin? Apakah persepsi mereka? Bagaimana penjagaan mereka dengan Datin? Setakat ni ada yang bermesej dengan saya, tanya khabar apa semua. Tapi masa tu saya minta maaf lah. Masa tu saya hilang ingatan. Saya boleh reply, saya masih kenal mereka. Tapi saya macam tak fokus sangat sebab saya masa tu saya fokus ke alam yang saya duduk, saya nak balik. Saya nak balik ke alam saya. Jadi selepas saya dah pulih ingatan, saya kontak balik mereka, saya bagi tahu saya minta maaf sebab saya hilang ingatan. Bukan saya sengaja nak ignore mereka. Sebab kalau siapa-siapa pun duduk kat saya mestilah nak balik kan. Of course lah nak balik. Saya nak balik kat alam saya. Jadi saya tak berapa pedulikan sangatlah kata-kata mereka tu. Sekarang ni saya dah call balik mereka, bagi tahu saya dah pulih, alhamdulillah. Kita nampak semangat juang Datin itu, memang seorang yang kuat kan. Jadi apabila berlakunya perkara seperti ini, ada spekulasi orang ramai, ada ramai yang menyebarkan cerita-cerita yang sangat berbeza daripada versi yang diceritakan oleh Datin. Bagaimana Datin mengendali situasi seperti itu untuk memberikan inspirasi kepada ramai lagi untuk tidak mudah orang kata terkesan dengan kata-kata orang, terkesan dengan perbuatan orang lain bila kita melalui satu tragedi kita sendiri, Datin? Okey, macam ni. Masa saya hilang ingatan tu, saya nak balik ke alam sendiri kan. Lepas saya pulih, saya adalah cari berita-berita tentang viral tentang diri saya. Berita yang tak sedaplah dibaca kan, sebab bukan berita sebenar. Sebab tak ada pemberita yang jumpa saya, tanya saya sendiri, tak ada. Tak ada. Mereka viralkan tanpa jumpa saya. Lepas tu, mula-mula saya sedih. Memang saya sedih, saya tak boleh tidur. Lepas tu selang beberapa hari, saya cakap dengan suami saya gembira dengan berita yang disebarkan. Bukan gembira sebab apa. Saya cakap, saya bersangka baik dengan apa yang terjadi takdir saya. Mungkin Allah nak bagi saya pahala lebih. Dengan berita yang disebarkan yang tak betul tu, Allah nak bagi saya pahala lebih. Jadi kita bersangka baik je. Dan selepas tu saya positifkan dirilah. Tak apa, yang penting kawan-kawan saya dah tahu cerita sebenar. Cuma orang Malaysia belum tahulah. Jadi hari ini alhamdulillah saya dijemput ke sini untuk bagi tahu cerita sebenar. Yang saya bukanlah tidak mengikut arahan, tapi saya dah pingsan. Saya pun tak tahu macam mana nak ikut arahan kalau dah pingsan. Tapi itulah dia, agak suka bila kita melalui satu trauma itu, mungkin azam itu yang membuatkan kita sentiasa perlu adalah untuk mengekalkan diri kita kuat. Jadi sebagai seseorang yang telah melalui satu tempoh yang sukar, untuk kita semua yang memasuki tahun baru 2021 ini yang ingin juga kekal kuat, kekal bersemangat, kekal orang kata tidak mudah putus asa dan tidak mudah terkesan dengan perkara negatif, apa yang Datin boleh sampaikan kepada kita semua bersempena dengan tahun baru?
Okey. Sentiasa positif. Kalau tanya saya, apa yang saya buat, saya sentiasa jaga solat. Saya jaga solat. Okey, saya sentiasa jaga solat, dan apa yang berlaku dekat saya ni, saya fikir mungkin disebabkan Allah nak dekatkan diri saya dengan dia. Dan lagi satu mungkin amalan saya lah. Saya sebenarnya sebelum ni saya aktif dengan NGO. Pada bulan Januari saya ikut NGO ke Syria, menyampaikan bantuan pada musim sejuk. Saya ikut NGO MCG, Muslim Care Global. So lepas tu saya aktif dengan grup-grup infak. Saya yang jadi ketua. Saya yang akan call semua orang, jangan lupa infak, jangan lupa. So agaknya itulah Allah panjangkan usia saya pada hari ini dengan amalan yang saya buat tu. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Sebab kalau ikutkan jatuh dengan ketinggian tu, saya rasa tak panjang umur dah. Macam-macam perkara yang lebih teruk lagi boleh berlaku, dan kita begitu-begitu gembiralah ada Datin berada di sini. Kita memang begitu gembira melihat Datin juga bersemangat lagi, masih kuat, sihat, mampu untuk bercerita lagi kisah Datin. Dan kita ucapkan yang terbaik dan all the best kepada Datin lah dalam proses pemulihan dan sebagainya. Kami harap agar semangat dan kecekalan itu takkan pudar lah sampai bila, Datin. Okay, terima kasih. Selamat tahun baru kita ucapkan. Selamat tahun baru. Itu sedikit sebanyak perkongsian yang boleh kita kongsi bersama anda daripada seorang individu yang telah pun melalui satu tempoh yang sukar masa beberapa bulan, hujung bulan 2020, tetapi pada tahun ini, hari ini mampu untuk bercerita semula dan dalam keadaan yang cukup sihat lagi. Semoga ia memberikan sedikit inspirasi, tak kira apa sahaja yang berlaku pada diri kita tahun ini, tahun lepas, tahun bila-bila pun. Semoga ia tidak mematahkan semangat kita untuk terus berjuang. Terima kasih kita ucapkan kepada Datin Suryati Supar atas perkongsian tadi. Dan tentunya bersempena dengan tahun ini banyak lagi perkongsian yang sangat menarik. Selepas ini kita akan mendengar pula sedikit sebanyak berkenaan dengan produk Antidote bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Win Impact Network Sdn Bhd, Encik Tajul Asmawi Abdullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hai buat penonton MHI TV3 semua. Pada pagi ini bersama saya pengasas produk Antidote, syarikat Win Impact Network Sdn Bhd, di mana kita mengeluarkan produk MD7 Antidote. Untuk makluman anda semua, produk MD7 Antidote ini telah diformulasikan oleh seorang pakar perubatan, bernama perubatan alternatif, iaitu Dr. Mahathir Abdullah. Dalam gabungan formulasi ini kita ada mengenai 10 bahan-bahan dan juga makanan sunnah yang terpilih lah. Di antaranya seperti durian Belanda, kita ada goji, kita ada buah delima, kita ada buah tin, kita ada ekstrak stevia, dan juga kita ada pelbagai lagi bahan-bahan yang terkandung dalam MD7 Antidote. Jadi kita punya syarikat kita beroperasi di Johor Bahru dan kita punya pun baru lebih kurang dalam 12 bulan, dan alhamdulillah sehingga hari ini kita telah melahirkan lebih kurang hampir 80,000 ahli, dan juga kita juga buat masa ini kita mempunyai lebih kurang 200 stokis di seluruh Malaysia, termasuk di Sabah, Sarawak dan juga Brunei dan Singapura. Dan insya-Allah kepada anda semua yang ingin mendapatkan produk MD7 Antidote ni boleh dapatkan harga yang sangat murah, sebab kita hari ini ada promosi untuk dapatkan satu kotak RM100, tapi kita bagi promosi dengan hanya RM180 anda dapat 2 kotak MD7 Antidote, sebab ia adalah sangat sesuai untuk sakwal janin sehingga dewasa. Untuk anda di luar sana yang ingin dapatkan produk ini, boleh hubungi HQ kami pada nombor 07 623 2323 insya-Allah. Kita juga ada menyediakan pelbagai reward untuk ahli di luar sana yang ingin berminat untuk menjalankan perniagaan sebagai seorang usahawan, sebab dalam tempoh pandemik kita punya ekonomi pun tengah down sekarang ni, dan juga kita punya masalah-masalah hilang pekerjaan. Jadi hari ini tuan-tuan, kita mempelawa anda di luar sana yang berminat untuk menjadi usaha bersama kami. Jom bersama dengan syarikat Win Impact Network Sdn Bhd, dan insya-Allah kita jumpa lagi bersama anda lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bagi anda yang ingin menjadi seorang usahawan, anda boleh hubungi nombor yang tertera ataupun anda boleh lari www.winimpacttoyou.com. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Tajul Asmawi Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Win Impact Network Sdn Bhd. Kita akan berehat seketika, teruskan menonton Malaysia Hari Ini. Ini melibatkan nyawa, melibatkan hidup dan mati seseorang. Itu akan menjatuhkan kembali maruah negara kita Malaysia, Datuk. Kita mesti teruskan pressure, kita mesti tuntut transparansi.
上天啊，难道你看不出我很爱他？怎么明明相爱的两个人，你要拆散他们呢？上天啊，你千万不要偷偷告诉他，在无数夜深人静的夜晚，有个人在想他。以后的日子你要好好照顾他，我不在他身旁，你不能欺负他，别再让人走进他心里，最后却又离开他，因为我不愿再看他流泪了。上天啊，你是不是在偷偷看笑话？明知我还没能力保护他，让我们相遇啊！上天啊，他最近是否不再失眠了？愿世间温情化作一缕风，代替我拥抱他。以后的日子你要好好照顾他，我不在他身旁，你不能欺负他，别再让人走进他心里，最后却又离开他，因为我不愿再看他流泪了。希望我的努力能够赶上他，有天我能给他完整的一个家。可若你安排了别人给他，我会祝福他。上天你别管我，先让他幸福吧。上天啊，这些晚上我对你说的话，你别不小心漏嘴告诉他，我怕会吵醒他。上天啊，你千万不要偷偷告诉他，在无数夜深人静的夜晚，我依旧在想他。Okey, itu dia persembahan Firdaus. Ya. Ataupun nama Mandarinnya? Nama Mandarin saya Firdaus. Feidao. Itu salah pula. Apa? Feidao. Oh, Feidao. Ya. 我是Fetri. 你是 Fetri. Hai. Okey. Hai Fetri girl. Okey, tukar anda bahawa dia lah salah seorang penyanyi baru yang mana telah pun tular di negara China. Okey, dan juga saya pun mengetahui awal dia tentang Firdaus kerana diberitahui oleh orang Cina sendiri. Ya ke? Okey. Kawan abang. Kawan. Jadi macam mana respon bila mana persembahan itu mendapat pujian dan juga kritikan yang bagus daripada orang Cina sendiri? Ya. Memang dia rasa banggalah juga kan. Okey. Tapi sebab awal-awal mula lagu ni keluar sebenarnya March. Okey. Start dari March. So masa tu saya post kat Instagram sebenarnya tak ada ramai orang dengar pun. Lepas tu macam perlahan-lahan. Lepas tu tiba-tiba kat TikTok China ada orang cover, ada orang nyanyi. Lepas itu baru dia orang start. Baru orang China dapat dengar. So masa tu dia pun sebenarnya dia slow start lah. Okey. Dia slow start. Sebab itu dia tak ada rasa macam tiba-tiba benda tu berlaku. Apa yang menyebabkan tiba-tiba meletup tu? Mungkin sebab lirik lagu ni sebenarnya dia senang. Dia sebenarnya words dia sebenarnya
senang je. Ciptaan sepenuhnya. Ciptaan sepenuhnya saya sendiri. So bagi diorang pun senang untuk nak faham apa yang saya emosi yang saya nak sampaikan. Itu dia. Sebab kita fenomena di mana artis Malaysia mencipta nama di China dah pun kita biasa dengar ya. Sheila Amzah dan sebagainya. Jadi juga adakah impian sebenarnya buat begitu untuk mencipta nama di luar China? Okay. Buat masa sekarang memang ada plan untuk nak ke China untuk nak mungkin nyanyi, buat show kat sana ke apa. Tapi sebab sekarang kan MCO, so buat masa sekarang memang susah untuk kita nak ke luar negara. So tapi lepas habis MCO memang kita akan ada plan untuk akan ke China untuk buat show kat sana lah. Okey, itulah dia. Sebenarnya kalau nak masuk pasaran China ni senang tidak? Mengikut pengamatan lah, kerana ikuti industri musik di China kan. Katanya saingan terasa sangat sengit. Dan ada yang kata juga, saya pernah tanya dengan artis tempatan China, katanya kalau nak cipta nama kena pergi ke Taiwan dulu. Mungkin di situ mungkin hub industri kan. Firdaus rasa macam mana? Buat masa sekarang kalau ada peluang memang saya akan nak try juga Taiwan ataupun China. Cuma memang plan kita, company memang kita akan more focus on China dululah. So kalau sebab lagu ni orang kalau kat Taiwan pun memang ada ramai orang pun dapat dengar lagu ni pun. So satu hari nanti mungkin boleh try jugalah kat Taiwan, tapi buat masa sekarang kita punya fokus dekat China dulu. Ya, apa respon mungkin komen anda sempat baca daripada pelayar-pelayar di laman web Keadaan kan, yang baru tahu anda ni seorang Melayu dari Malaysia. Adakah mereka dah biasa mungkin sebab sebelum ni dah ada Sheila Amzah, ataupun mereka respon yang terkejut macam mana? Sebenarnya orang dekat China dia orang tak kisah sebenarnya kita orang apa. Dia cuma sebab dia suka lagu tu, dia kalau kita tengok apa background. Kita orang Malaysia yang kita akan rasa orang Melayu nyanyi lagu Cina. Bagi kita mungkin benda tu bukan yang selalu kita nampak lah. Tapi kalau kita tengok komen-komen dia orang semuanya dia orang suka lagu ni, tapi bukan sebab awak ni Melayu ke apa ke macam itulah. Ya, sebelum buat cipta lagu tu, adakah merujuk juga tentang trend terkini muzik apa yang disukai di sana? Tak sebenarnya sebab lagu ni more to my own experience lah. So dia tak ada macam sekarang trend apa. Tadi lagu cinta kan? Lagu cinta. Pengalaman putus cinta. Putus cinta lah. So 没有女朋友吗？现在不方便回答。OK， 我可以没有。OK， tak berminat untuk ceburi yang lain mungkin bila dah boleh menyanyi ni jadi host ke, jadi pelakon ke? Jadi host lah. Ada rasa macam kalau boleh satu hari nak try host. Berlakon, buat masa sekarang tak ada lah, sebab saya ada kamera shy sikit. Okey, kalau ikutkan tapi menyanyi okey? Nyanyi okey. Tapi kalau nak berlakon tu macam susah sikit. Okey, jadi macam mana anda melihat penguasaan Mandarin ni memberi banyak kelebihan kepada anda? Dia sebenarnya sebab kita akan dapat nampak culture China macam ini, lepas tu culture kita orang Melayu macam ini. So kita lebih memahami dua pihak lah sekarang. So even kalau kita macam nak buat bisnes ke apa ke, kita tulis muzik ke apa, kita boleh reach lebih banyak people lah. So macam kalau macam saya Melayu, saya nyanyi lagu Cina, even orang Melayu pun akan rasa macam dia maksudnya dia ada berkaitan dengan kita. Dan orang Cina pula akan dengar rasa lagu ni ada berkaitan dengan kita. So dua-dua apa tu? Fans kita boleh reach lah. So itu bagi saya satu benda yang saya rasa grateful lah. Okey, itu dia. Dan juga ada tak perancangan untuk terjemah ke dalam bahasa Melayu? Sebab muzik kan universal, jadi terjemah ke bahasa Melayu buat masa sekarang tak ada. Tapi mana tahu insya-Allah satu hari tiba-tiba lagu ni orang Melayu ramai pula suka yang lagu ni kan. Kita tengoklah kalau ada peluang. Memang ada saya sendiri memang ada berharap satu hari nanti saya boleh keluar lagu Melayu dan okey. Jadi sebab mungkin anda lebih dikenali di kalangan pengikut bangsa Tionghoa ya. Jadi tak teringin ke mungkin ada duet ataupun featuring sesiapa artis Melayu? Artis Melayu buat masa sekarang memang sebab saya minat Yuna, Fazal Tahir. Sekejap lagi pun saya nak nyanyi lagu Fazal Tahir. So kalau memang minat dua-dua penyanyi ni lah. Lepas tu diorang pun pandai tulis lagu sendiri. So satu hari memang harap boleh kalau boleh kolaborasi dengan diorang.
Tadi tajuk lagi apa tadi? Lagu tajuk tadi? Alaska Haiwan, Gulf of Alaska. Alaska. Wishma Alaska. Dia sebenarnya sebab saya saya sebenarnya nampak satu gambar kat Facebook. Okey. Lepas tu gambar tu dia tulis Gulf of Alaska. Lepas tu dia sebenarnya laut dekat US dengan Canada. Lepas tu dia macam dia tercantum. Tapi dekat tengah tu tak ada pasir ke apa. Faham tak? Lepas tu so kita boleh nampak sini biru pekat, sini biru cair. Sebelum saya nampak gambar tu saya macam rasa macam dua orang jumpa tapi tak dapat nak be together macam itu. Imajinasi lah. Imajinasi. Pusing ya. Okey, jadi macam mana melihat 2021 ni satu permulaan yang baik sebab anda artis pertama yang kami bawa di Image Shine tahun ni. Jadi macam mana rasanya, ada tak positive vibes yang dapat dibawa? Mungkin cemerlang tahun ini ya. Tu harap-harap tahun ni cemerlang lah ni. First day dah kerja awal pagi ni. Betul lah. So harap-harap tahun ni tak kira lah muzik ke ataupun even kesihatan tu semua harap-harap semua okey insya-Allah. Ya, kalau masa kata dah okey semuanya memang akan adalah perancangan untuk ke negara China. Ada perancangan untuk nak ke China, untuk tulis lagu-lagu baru semua. Nama kekal lah. Nama kekal. Nama kekal. Kau ada ubah nama sikit untuk pasaran Cina tak ada? Tak ada. Nama saya masih Firdaus. Okey. Semoga membawa nama Malaysia, membawa reputasi yang baik ya. Sekarang ni masih lagi sambung pengajian dalam bidang apa? Saya tak ada belajar sekarang. Saya belajar Fokus sampai musik. saya sampai sekolah menengah. Lepas tu saya tak sambung belajar. Okey, baik. Semoga sukses untuk Firdaus. Dan dia juga akan tinggalkan kita dengan sebuah lagu-lagu tapi bukan lagu Cina. Lagu Melayu. Lagu Melayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Saya lagu tu ada ciri-ciri universal kan? Ya. Sebab saya rasa macam dia sesuai jugalah sebab saya rasa dia boleh capai semua orang Melayu pun dengar. Lepas tu sebab orang Cina pun bila dengar lagu ni pun dia akan rasa wah, energetic, positive vibe macam itulah. So kita start this year by this song positive vibe lah. Ya, semoga sukses untuk Firdaus ya. Dan kita nikmati pula tadi dalam lagu bahasa Mandarin. Jadi mungkin anda tidak tahu di mana Alaska ataupun tak tahu penceritaannya. Tapi kali ini mudah untuk difahami. Sebuah lagu yang menyebarkan salam kedamaian untuk dunia. Firdaus, Assalamualaikum. Silakan. Apa yang kulihat ini, mengapa hanya video bunuh sana sini? Di kaca TV, dalam internet, di FB hanya darah dan air mata. Ramai yang hina agamaku, terasa bakar di jiwaku. There are people like this, we could all be better than this. Apa kita hanya terima sahaja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, lihatlah pada diri kita, semua serupa, damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, Assalamualaikum dunia, na 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 na. Na 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 na. Warna kulit kau masa lusuh, jangan menilai hanya pada rupa, terasa bakaku. Na la la lamu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Can't believe there are people like this, we could all be better than this. Apa kita hanya terima sahaja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, lihatlah pada diri kita, semua serupa, damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, Assalamualaikum dunia.
2 hari lepas itu pula ada lagi 2 orang di majlis yang sama telah juga disahkan positif. Hari ini adalah hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk dah habis moratorium, masih tak dapat apa-apa pekerjaan. Oleh scammer ni sebab mereka ni pandai bercakap, selalunya kita percaya. Ada sekarang ni kita duduk di rumah. Siapa nak buat kerja-kerja ni? Dulu anak kita hantar kat nursery. Saya rindukan kawan-kawan, guru-guru dan masa bercuti bersama keluarga. 2020 tahun mencabar buat kita. Segala rintangan yang dihadapi mengajar kita untuk lebih menghargai diri, keluarga dan insan sekeliling. Saling mengingatkan, saling berpesan. Pengalaman silam jadi pedoman. Dengan doa, azam dan kecekalan, terus meniti tahun mendatang bersama harapan dan senyuman. Andainya nanti satu masa ditemukan lagi. Hai, saya Hafiz Zainal. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Semoga tahun 2021 ni kita akan terus selamat, bebas daripada wabak COVID-19. Teruskan menonton Malaysia Hari Ini. Harapan saya tahun 2021 kembali normal. Tiada lagi kawalan perjalanan. Kita semua boleh travel, boleh berjumpa keluarga dan sahabat di luar negara. Saya Halisa Hashim. Teruskan bersama Malaysia Hari Ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Maisara. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton Malaysia Hari Ini dan semoga tahun 2021 diwarnai dengan pengalaman yang sungguh menakjubkan. Hai, Assalamualaikum. Saya Naim Daniel. Semoga tahun 2021 ini memberikan sinar harapan baru buat kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Malaysia Hari Ini. Selamat Tahun Baru 2021. Kita baru dengarkan tadi antara ucapan yang ramai yang tentunya kita betul mengharapkan ialah impian yang sangat besar tahun 2021 ini, dan di segmen kali ini sangat-sangat menarik. Kita membawakan antara mereka pengusaha-pengusaha food truck yang sudah tentunya masih kekal bersemangat lagi untuk membawakan menu-menu yang sangat-sangat menarik untuk tatapan kita semua. Dan ya, kita juga bukan saya seorang di sini. Kita akan bersama dengan Marcilla yang akan meninjau apa pula di sebelah sana. Ini berada di food truck yang menjual bubur. Di sini kita ada food truck yang sinonim. Hai, Eng Ili ya. Okey, baik. Ili, berapa lama dah menjual bubur ni? Saya sudah ceburi dalam 3 tahun di Pasar Pagi kat Kelang, Taman Eng An. Okey, baik. Okey. Kalau Eng boleh turun, okey. Okey, hai. Okey, hai. Okey, mana satu yang paling laris sekali? Bagi saya paling laris ialah soya ginkgo Bali. Kerana Bali ni boleh menguruskan badan. Lepas tu ginkgo tu untuk menambahkan peringatan kat itu kita berperingatan. Maknanya selain daripada bubur ni, mesti of course lah rasa dia sedap. Ada khasiat-khasiat ni jugalah, boleh kurus lah. Ya, siapa yang nak kurus boleh try bubur ni. Okey, selepas tu? Lepas tu kita ada kacang merah yang ini baik untuk sistem pengaliran darah kita. Lepas tu dia ada antioksidan. Antioksidan. Okey. So selalunya dalam seminggu tu berapa kali berniaga? Saya hanya berniaga 2 hari, Sabtu dengan Ahad. Maknanya hari Minggu sahajalah. Ya, di mana? Betul. Di Taman Eng An, Kelang. Oh, okey. Baik. Terima kasih. Okey, kita nak tengok pula apa yang ada di sini, di sebelah kiri saya sini. Ini adalah Tok Wan Cakui, dan kita ada cakui dan juga ini paling famous sekali kalau dekat utara. Mamu Rojak. Okey. Assalamualaikum Mamu. Bukan salam, saya Tok Wan Cakui. Mamu yang tahu ya Allah, salah pula. Okey. Tadi lain Mamu, awak tak turun. Tak apa, malu Mamu. Okey, Tok Wan Cakui dah berapa lama dah berniaga food truck ni? Saya seriusnya dah hampir 3 tahun. Okey. Ya. Dan selalunya waktu operasi Tok Wan? Biasanya saya akan start dalam pukul 1.30. Biasanya habis dalam sebelum maghrib. Okey, jualan bagaimana? Alhamdulillah. Setakat ni dengan resipi-resipi baru yang saya buat, dia akan lebih menarik anak muda. Biasanya cakun ni dikenali di kalangan orang yang dah dewasa. Tapi dengan inovasi baru yang saya cuba terapkan, alhamdulillah dapat tarikan daripada golongan muda. Apa istimewanya cakui Tok Wan ni? Biasanya saya akan goreng untuk lebih crispy cakui itu.
Dan bila kita tambahkan dengan coklat atau cheese atau peanut butter. Okey. Tawan tak ada ke apa-apa nak bagi saya rasa ni? Lapar pula dengar ni. Boleh. Boleh? Ada tak? Ada. Nanti saya kena prepare dulu. Oh, kena prepare dulu. Okey, tak apa. Kalau Tok Wan tak sempat prepare ni, saya nak tanya. Mamu. Boleh. Mamu buat apa tu? Dengan cerita rebus dan goreng. Rebus dan goreng. Biasa kita dengar yong tau fu ni rebus kan? Jadi istimewanya Mamu yong tau fu goreng. Okey, boleh rasa tak? Boleh. Ya Allah, sedapnya, nampak tak sabar. Ini dia. Ini yang goreng. Yang goreng. Okey, saya rasa sikit ya. So Mamu cerita sikit apa barang dalam ni. Ada kangkung ni. Ada fishball, kangkung, sosis, nasi ketam. Okey. So, maknanya istimewanya yong tau fu goreng ni ada sosis, ada kangkung, ada ayam, ada tahu ni, kuah kacang, meriah. Tak rugi kalau kita beli. Sebab harga satu paket ni berapa? RM10 je harga dia, murah. Saya cuba ya. Bismillah. Ni paling ramai orang beli lah ni. Ya, Mamu punya trademark kacang kena lebih. Kacang kena lebih. Saya nampak sini ada banyak kuah rojak. Ini Mamu punya sendiri, buat sendiri ke macam mana? Ya, saya punya branding sendiri. Saya buat sendiri. Dan dijual pada harga banyak-banyak saiz ni? Ada banyak saiz. Ada yang 12, ada yang 10. Okey. Mamu, bagi saya satu sikit. Saya benda sedap takkan kita makan seorang. Mamu nak share juga dengan kawan-kawan tu. Boleh. Terima kasih. Ya, sama. Okey. So, kita nak bawa dan kawasan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah ada makanan. Nak apa? Macam raya pula. Pelawakan lagi. Silalah jemputlah. Sedapnya. Apa tu Masila? Ni yong tau fu goreng. Famous Mamu punya. Ni Fidaus suka yong tau fu. Cubalah Fidaus sudah abang Peter kongsi lah. Okey. Macam mana nak sebut yong tau fu dalam Mandarin ni betul? Sebut yong tau fu macam mana dalam Mandarin? Tak apa. Okey. Sambung makan. Sambung ke sana. Silakan. Jamu saya. Makan je. Banyak lagi ni. Okey. Baik, Masila memang seorang model ya di sana. Okey, dan kita hari ini pun berbangga sebab tadi Sofia, sebelum apa-apa lagi dia dah pun menyerbu nasi kukus ya dengan pisang keju tu semua. Dia ada lagi kebab semua. Dan sebenarnya berbangga sebab ini semua tengok anak muda semua yang berjuang mencari rezeki untuk berniaga. Di saat kita berdepan dengan pandemik macam ni, ada orang yang gigih mencipta rezeki. Betul. Gigih mencipta rezeki, gigih mencipta menu baru dan sebagainya. Kalau sebelum ni kita mendengar apa ni goreng pisang cheese. Ni cakwe cheese pun ada. Jadi kita melihat kepelbagaian itu diteruskan lagi. Dan ini menjadi kekuatan. Mesti dah makanan depan muka kita. Takkan kita tengok je kan. Kalau boleh kita tak perkenalkan tetamu kita, jurulatihnya kepada kesemua food truck ni bersama kita hari ini. Kita perkenalkan bersama kita Encik Daniel Maritz, seorang jurulatih keusahawanan. Assalamualaikum. Salam. Cik Daniel, latar belakang memang perusahaan makanan Saya background saya sendiri ada food truck. Saya dah berniaga selama 7 tahun. Wow. So dapat kira peluang daripada Institut Keusahawanan Negara untuk jadi untuk pelatih food truck yang barulah. Encik Daniel ni sangat-sangat berkebolehan tau. 2 tahun lepas juga berada di MHI, kita di kempen glamping site glamping, kan. Yes. Ini pula dari segi makanan pula. Adakah ini sesuatu yang sangat sukar kan dalam tempoh PKP, pandemik ni lagi ramai sebenarnya yang nak mencuburi dalam bidang makanan, perusahaan makanan. Jadi macam mana tu? Ya betul. Sebab tu kita banyak settlekan dari segi contohnya macam selalu bila dah banyak orang masuk dalam industri, so kita kena ada kelebihan kita. So selalunya saya akan berkongsi cara macam mana kita nak outstanding daripada orang lain. Outstanding. Outstanding daripada orang lain. Betul, penting tu. Kalau boleh kita tak boleh jadi normal lah. Kita kena go beyond normal. Contohnya kita akan naik taraf social media, naik taraf dari segi branding, dari segi menu engineering. Betul. Contoh macam inilah. Kadang minat je tak cukup ya. Kena ada ilmu, kena ada kepandaian. Jadi penting juga kena ada modal. Ya, betul. Kadang kita nak impian tu food truck kita ni nampak cantik, nampak hebat, tapi kena ada modal kan? Ya, betul. Okey, paling kuranglah berapa yang perlu ada kalau nak cuburi bidang ni? Macam kalau kita cerita pasal 2013 macam mana saya start dulu, sebab kita antara food truck yang terawal di Malaysia ni. Waktu tu tak ada food truck, maknanya tak ada orang yang sanggup custom kitchen kita. So waktu tu mahal. Bila sekarang dalam 7 tahun, 8 tahun food truck industri kat Malaysia dah berkembang, so banyak yang orang cerita second hand. So kalau untuk orang yang baru nak mula mencuba, saya sarankan memang ke second hand dulu.
Sebab dulu kalau baru harga dia 100 ke 130,000 lah. Okey. Sekarang kat second boleh dapat 25,000 boleh dapat. Cik Daniel, sebenarnya kalau kita melihat, kalau saya lah secara personally, saya pribadinya, kalau saya melihat food truck ni, saya inginkan makanan yang lain daripada lain. Yes. Kalau kita tengok food truck ni, mesti makanan yang lain-lain. Mesti menu lain macam Ada sebagainya. elemen hipster ke yang akan mendapat sambutan atau macam mana? Tak juga. Saya selalu berkongsi dengan orang juga, kita jual benda yang orang nak makan, bukan benda yang kita shop sendirilah. Kalau boleh lah. Alamak. Fidaus suka apa kalau awak nampak food truck, apa yang awak cari? Saya suka burger lah. Saya memang suka burger. Burger memang. Sekarang macam burger pun macam-macam juga kan? Burger. Burger, food truck burger selalu memang saya suka. Burger kahwin. Burger kahwin. Daging ayam. Daging ayam. Yes. Okey. So innovation yang kecil tapi impact yang besar. Kalau ikut pengamatan Cik Daniel lah, apa yang paling dapat sambutan sekali? Sebab kita tak boleh lari, orang Malaysia tak boleh lari daripada makan nasi. Okey. So far memang kalau top seller kita punya food truckers ni pun Abel nasi kukus tu lah. Saya tengok kalau ayam memang semua boleh buat kan? Yes, betul. Kejap ayam geprek, kejap ayam macam ayam nama. Okey. Jadi itulah dia. Kalau kita nak cuba bidang ni, kena tak tinjau dulu persaingan. Kadang semua orang nak buat tu, tapi yang tu yang laku kan. Kadang takut benda kita nak buat tapi tak laku, susah juga. Sebab tu macam saya cakap tadi, walaupun sebelah nasi kukus, you kena ada elemen yang membezakan dia. X factor tu. Yes, X factor dia. Wow factor dia. Kalau kita bercakap berkenaan membuat perusahaan makanan ni, kita juga nak bercakap berkenaan sama ada dua lah. Secara banyak pukalnya ataupun mungkin ada yang meletakkan harga yang agak tinggi. Jadi sebenarnya antara dua elemen menetapkan harga itu, apakah yang cara yang terbaik sekali? Dia terpulang sebenarnya value tu kepada customer. Kalau contoh macam kalau saya jual nasi kukus harga RM12. Tapi kalau tak kena dengan portion dia, so terpulang pada customer juga sebenarnya untuk valuekan makanan tu. Sebab tu saya banyak ajar pada segi branding tu, branding yang naikkan harga lah. Kalau nak macam RM15 untuk nasi kukus tu memang kena bernilai RM15 lah. Kena bernilai. Packaging dia kena custom. Macam kita contoh, kita tengok Brother Pit ni kan. So dia pakai custom. Okey. So kalau dia charge RM10 pun orang akan beli. So, people buy brand. Satu lagi saya rasa kena tahu the right location and the right people. Yes. Kadang-kadang betul, niche. Parking kat kampung tapi nak jual macam spaghetti. Betul. Kan, kita rasa tu tidak kena lah. Ya, betul. Kan? Apa salahnya orang kampung makan spaghetti? Tidak salah. Tapi makanan ruji. Ruji dia akan kalau kita parking di contohnya macam di Damansara. Yang datang ni orang-orang macam Sofia. Dia cari yang contoh yang mudah kan. Okey, lokasi macam mana pula? Sekarang ni kan di kala pandemik ni agak terhad macam mana? Macam so far, macam yang kita sedia tahu di BKL tak hadkan mana-mana. Dia membantu kita selama 6 bulan ni, kita boleh berniaga di mana-mana tapi janji kena apply permit sajalah. Baik. Okey. Baik. Kita nak meninjau Marcella tengah makan apa tu? Ya Allah, saya pasti Sofia dan juga Fetri mesti cemburu tengok saya hari ini. Mana taknya dari sana ke sini asyik makan aja. Dan sekarang saya berada di Brother Speed kebab. Okey, menu yang istimewa di sini adalah shawarma. Ini shawarma apa ni, Syafiq? Ini beef super moza. Oh, okey. Wow, besarnya. Apa ada dalam ni? Dalam ni ada beef, dia veggie, and then mozzarella cheese yang kita bakar lah. Kita toast dia, and then kita letak sekali semua dalam. Dan sos dia. Itu yang istimewanya? Itu yang kita panggil super moza? Yes. Okey, saya nak rasa boleh? Boleh. Ini dia. Tengok ni. Alamak. Susah sikit. Tolong. Jadi, dah berapa lama berniaga kebab ni? Kalau kebab daripada 2016. Sampai sekarang lah. Sebelum tu 2014 saya ada kedai lah. Itu lain lah. Okey. Jadi sehari berapa banyak shawarma dan kebab yang Syafiq boleh jual? Okey, kalau sehari dalam lebih kurang minimum 50 macam tu lah. Minimum 50 dan dia boleh pergi tengok keadaan lah. Kalau lebih ramai boleh pergi lebih ramai. Lebih banyak. Selalunya Syafiq berniaga hari apa? Hari Ahad sampai hari Jumaat. Hari Sabtu saya cuti. Okey, di mana? Di Kelana Jaya, Jalan SS6/3. Okey. Okey, saya nak rasa sikit Ini dia. Sedapnya. Ya Allah, terima kasih. Okey, saya nak sambung makan kebab ni sekejap lagi. Tapi sebelum tu saya nak pergi pula tengok nasi kukus. Okey, nasi kukus, kalau kita tahu kan nasi kukus ni memang sangat popular di negeri Pantai Timur.
Ini dia saya kenalkan. Hai. Assalamualaikum Abel. Waalaikumsalam. Ya Allah, meriahnya apa ni? Kan, meriah kan? Sedap. Apa ni? Ni nasi kukus chicken jumbo. Okey. Alright. So nasi kukus chicken jumbo ni more kepada ayam goreng berempah lah. Dan gravy yang ramuan rahsia daripada Kelantan. Dan rempah ratus. Dan kita ada kombinasi yang hebat dengan telur masin dengan hati dan pedal goreng tepung. Oh, maknanya istimewanya nasi kerabu Abel ni. Nasi kukus. Nasi kukus. Nasi kukus Abel ni, tengok dia punya saiz hidangan dia cukup besar. Ni seorang dua pun boleh makan ni. Kalau makan seorang kenyang ni. Kenyang ni. Nasi dah habis, lauk tak habis lagi. Betul tu sebab ayam dia besar ni. Abel dah berapa lama berniaga ni, Bel? Dah hampir dekat 7 tahun. 7 tahun. Selalunya dalam sehari Abel boleh jual berapa banyak nasi kukus? Alright, untuk kita ada 2 outlet. So untuk Taman Tun Jalan Muhammad Fuad 3 kita dapat dalam 100 pack. So venue keramat kita dekat Mayang Sari, Jalan Tun Razak, itu dalam 200 ke 300 pack sehari. Jadi cabarannya Abel, kalau kita berniaga food truck kan kita perlu berdiri lama. Betul. Macam mana? So pada saya rasa okey sebab food truck dia proper sikit sebab kita duduk atas. So kita tak perlu buka payung. So orang tengok pun cantik. Okay. Itu dia. Saya nak rasa sekejap nasi kukus ni. Ya Allah, ya Allah, meriahnya. Ini ada ayam. Susah sikit nak makan ayamnya. Jadi saya ambil nasi dulu. Kita rasa kuah. Tapi sementara saya nak habis nak makan ni, kita bersama dulu dengan Fetri dan juga Sofia. Saya makan dulu. Betul, sedap sangat, sedap. Hari ini adalah hari lupakan diet sedunia. Baik, hari baru tahun 2021 kita lupakan diet. Dan kita sangat tertarik sebenarnya kita melihat kepelbagaian. Kita nak tanyakan kepada Encik Daniel, kita melihat antara yang menjadi sensasi sekarang juga adalah servis penghantaran makanan. Yes. Senang order daripada phone kita datang ke rumah. Jadi adakah mempunyai food truck ini masih relevan dan masih boleh kita kekal lama dengan penghantaran makanan yang sedia ada ni? Okey, so kita nampak benda tu sebagai advantage kan? So selalunya kita akan ambil kesempatan jugalah. Maknanya kita akan pairingkan sekali lah. Okey, bukan ada orang kata kompetitor yang lebih ramai? Tak kompetitor sebab dia penghantaran saja. Makanan tu kita yang buat. So iklan dia buat, orang order kita buat, dia bayar duit kita tu je. Okey, sekarang macam persaingan dah kurang ke macam mana sekarang ni? Sebab bila cerita pasal online punya dunia ni, dia ikut scroll. Ya. Betul. Dia tak ikut search. Bila you buka yang certain yang you biasa order makanan, you scroll je. Terberhenti mana mata you cantik, you order. Contohnya kita type nasi kukus, 5 nasi kukus keluar. Yeah. Macam mana kita nak stand out seperti yang disebut oleh? Selalunya gambar tu memang kena outstanding. Mula orang tengok gambar tapi bila dia rasa kalau tak betul-betul ni dah akan memberi macam saya selalu sharing dengan diorang, cakap macam mana gambar tu you nak bagi nampak gambar je you nak makan dah. Bagi mereka yang berminat untuk mempelajari kaedah cara untuk menjadi seorang usahawan yang lebih berjaya dalam sektor food truck dan sebagainya ni, bagaimana mereka boleh mendapatkan khidmat coaching? Okey, diorang boleh pergi ke website InScan, www.inscan.com. Untuk diorang InScan, dia jenis government, which is dia ada banyak macam-macam kursus dia ada. Salah satunya is a food truck. Kita ada car wash, kita ada bengkel kereta, kita ada spa, kita ada gunting rambut. Banyak. So saya salah satu coach dia untuk food truck lah. Coach ni garang tak? Tak adalah. Saya sporting je. Awak dah kenyang ke belum? Dah. Mestilah kalau ada peluang kan awak nak niaga apa? Saya yang ada kat sini lah. Taklah, tak kisahlah apa-apa. Kalau awak nak buka bisnes makanan apa masalah? Saya suka sesuatu yang simple. Contohnya nasi kunyit pula, nasi ayam goreng kunyit. Sebab saya rasa nasi goreng ayam kunyit ni orang boleh makan bila-bila masa je. Simple kan, senang kan? Video nak jual apa? Burger. Burger. Oh, dia tak berubah dari burger tadi. Saya kan lebih pada nak jual air. Air Tapi apa? macam-macam ada. Macam syurga air kat situ. Wow. Kopi pun ada 8 jenis. Jus pegaga, orange, semua ada. Good idea tu. Good idea tu. Kan bagus. Boleh jadikan idea ni. Okey. Dan kita juga ada sesuatu yang diwawarkan kepada anda semua. Anda jangan lupa untuk saksikan filem hebat sempena tahun baru ini, Thor Ragnarok. Hari Jumaat 1 Januari 2021 jam 10 malam hanya di TV3. Malam ini Thor Ragnarok. Jangan lupa saksikan dengan keluarga anak-anak semua untuk ada tahun baru yang lebih ceria lagi. Kan waktu-waktu bersama keluarga tersayang di rumah. Okey. Baik. Dan kita dah sampai ke penghujungnya kan? Dah dia. Ya Allah, tak habis makan lagi. Saya ingatkan tadi dah makan dah kenyang. Itulah, belum lagi dah ni talio semua. Sedap.
Semua sedap. Sedap Kalau kata rasa. Sofia hari ni cheat day lah. Hari ni cheat day. Hari ni lupakan diet, hari ni kita makan saja. Kekal happy. Alamak, saya hari-hari cheat day macam mana ni? Okey. Ucapan untuk semua yang berniaga tahun baru. Wish you all the best lah untuk sebab kita mengalami tahun yang sukar kan untuk 2020. So 2021 ni saya harap kita getting better lah. Okey. Sebagai seorang anak seni di persada dunia, nasihat kepada orang ramai yang nak nasihat juga pada orang ramai. So semua orang take care tahun ni, harap-harap tahun ni semua tak kira bisnes ke apa-apa yang kerja yang anda buat ke ataupun belajar ke, harap-harap semua okey-okey je. Sebab sekarang memang kalau MCO kan banyak belajar, semua kena online, semua terganggu. So harap-harap semua okey. Dan buat saya pula, nama saya Firdaus. So harap-harap saya boleh cepat-cepat keluar lagu baru untuk semua orang. Okey, kita doakan. All the Okay. best. Okay, thank you. Make us proud. Okay, no problem. Bagi anda berdua, apakah azam tahun baru anda? Fatri Haya dulu. Nak kekal muda, Slim fit. makin berjaya dan makin bertambah ilmu insya-Allah. Saya, azam tahun baru saya, mestilah saya nak makin kurus, makin bagus dalam bidang pengacaraan, dan berjaya dalam hidup. Tak boleh makan, tak boleh, padahal tadi makan banyak ni. Sofia? Sofia makin gaya lagi. Bagi saya, asalkan saya gembira, saya harap agar anda semua, anda berdua, anda kalian semua bergembira juga. Saya dah gembira. Itu saja, sangat simple. Semoga tahun ini menjadi tahun yang mempunyai tujuan untuk setiap diri kita itu. Kita tanamkan satu tujuan. Jaga diri, kekal happy, selamat tahun baru 2021. Tahun baru. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua orang tahu aku boleh mengira, tapi kalau hilang satu anak darah, bikin risau satu negara. Semua anak darah, jangan mudah percaya janji si teruna. Jangan mudah terpedaya dengan dunia, hanya ilusi semata. Hampa darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Hati si masuk. Boleh. 1, 2, 3, 4. Kira. 4 darah tunggu jebat. Mana Truna cuba dekat. Messi. Itu yang tak kenal tempat, tolong halang mohon sekat. 4, 3, 2, 1. Macam hitam merah jambu. Pilih bias mana satu. Lain rezeki, lain laku, lain pinggan, lain waktu. Duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Empat darah duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Aku masuk. Hayana darah semua, cantik melarang batik, lembut berbahasa, indah rupa budi